الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشايخه ومشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره في الدارين، آمين يا رب العالمين. Kan ketahui olehmu itu kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahwasa lidah yang fasih dan hati yang penuh dengan lalai dan keinginan itu alamat celaka, hingga engkau membunuhkan nafsu dengan sebenar-benar perang,
dan engkau menghidup mati engkau dengan cahaya ma'rifah. Baik tuan-tuan, puan-puan, para pecinta ilmu sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya dapat kita meneruskan lagi kuliah pengajian pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi kita sambung lagi nasihat pesanan Imam Ghazali kepada anak muridnya dan juga kepada kita yang mempelajari kitabnya ini. Jadi apa kata beliau? Kata beliau kepada anak muridnya, katanya, dan ketahui olehmu bahawa lidah yang fasih. Apa makna lidah yang fasih? Lidah yang fasih di sini artinya lidah yang lancar berbicara, yang lancar bertutur bicara. Kan? Baik. Tapi kita ingat, bukan semua orang yang mempunyai lidah yang fasih. Orang yang bijak berbicara, bijak bercakap, pandai berpidato, semua perkataannya itu penuh dengan isi. Tak. Bahkan banyak orang yang pandai bercakap tapi kosong. Maknanya cakap kosong, tidak ada isi. Baik. Jadi di sini Imam Ghazali bagi tahu bahawa lidah yang fasih, maksud lidah yang fasih yakni lidah yang pandai bercakap, pandai berbicara tapi tidak dapat dikawal. Pandai bercakapnya petah, bicaranya petah, fasih, hujahnya hebat, tapi dia cakapannya itu tidak ada di dalamnya pahala dan juga tidak ada di dalamnya melepaskan daripada dosa. Takut. Satu. Yang kedua, Imam Ghazali kata apa? Dan hati yang penuh. Dia tulis itu penuh. Kita baca penuh pula. Nak baca penuh. Dia tulis itu penuh. Dan sini tak boleh baca panah, kena baca penuh. Dan hati yang penuh dengan lalai, penuh dengan kelalaian, hati yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ingat kepada Tuhan, tak mengenang Tuhan, kan? Dan keinginan itu, yang penuh dengan keinginan syahwat nafsu, itu apa tandanya, itu apa alamatnya? Kata Imam Ghazali, itu alamat celaka. Hati kita takut tu. Orang yang lidahnya pandai berbicara, dan orang yang hatinya penuh dengan kelalaian, tak ingat pada Tuhan, orang yang hatinya juga penuh dengan syahwat, keinginan nafsu, itu tanda dan bukti yang menunjuk di atas kata dia adalah di antara tergolong di kalangan daripada kalangan orang yang asqiya. Asqiya, apa kita diminta doa dalam sembahyang tarawih kan? Doa akhir sekali itu. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna Allahumma minal ashqiya'il mardudin. Kan? Al-ashqiya al-mardudin maksudnya orang-orang yang celaka, yang ditolak, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut gitu. Yang takut tergolong dalam golongan yang macam tu. Jadi tidak mesti kita kata orang yang banyak cakap itu orang yang pandai. Tidak juga kita katakan orang yang tidak pandai bercakap itu orang tak erti. Kan? Tetapi kita ambil mana orang yang cerdik ialah orang yang
apabila dia nak cakap sesuatu, maka dia ukur atau dia timbang dahulu perkataan dia tu. Ini yang disebut oleh ulama, antaranya ialah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau menyebut zinil kalama qabla nutqi bihi. Hiasilah kalam itu dulu, atau timbanglah perkataanmu itu dulu sebelum daripada kamu bertutur atau berbicara dengan dia. Sebab apa? Sebab kalam kita ini kan ibarat garam. Kalau kita cakap telajak, kan garam kalau telajak dalam gulai tak sedap makan. Dan di situ gitulah dengan perkataan kita ini, ada racun dan juga ada penawar. Kadang-kadang perkataan kita itu menjadi racun yang sumun qatil, dia panggil racun yang membunuh. Kadang-kadang perkataan kita itu menjadi penawar, jadi ubat bagi sakit. Nah, di keadaan gitu, maka kita kena tengok dan ukur juga apabila kita nak berbicara dan juga kita nak bercakap, supaya kita ini tergolong dalam golongan as-su'ada al-maqbulin, orang-orang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bahagia. Tengok situ. Jadi jangan kita anggap kata seorang itu pandai bercakap, betul bercakap, dia orang bahagia. Tak mesti. Kerana berhati-hati dengan cakap. Apabila seorang itu banyak cakap, takut banyak silapnya. Apabila banyak silapnya, maka banyak dosanya. Apabila banyak dosanya, maka api neraka lah yang lebih utama dengan dia. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kathura kalamuhu kathura sakhtuhu, wa man kathura sakhtuhu kathurat thunubuhu, wa man kathurat thunubuhu fannaru awla bihi. Siapa yang banyak cakapannya, banyaklah silap salahnya. Siapa yang banyak silap dan salah, maka banyaklah dosa-dosanya. Siapa yang banyak dosa-dosanya, api neraka lah yang aula, yang lebih utama dengannya. Itu kita takut. Itu disebut dalam Imam Ghazali kata, ingat, kan, kalau mu nak cakap seolah-olahnya Imam Ghazali kata ginilah pada anak murid dia, kalau kamu nak cakap, cakaplah yang harapan dapat pahala, lepas daripada dosa. Cakaplah. Baik begitu juga kalau kamu nak jadi orang yang bahagia, maka jangan biarkan hatimu itu penuh dengan kelalaian. Dan jangan biar hatimu itu penuh dengan syahwat nafsu. Kerana kalau hatimu penuh dengan kelalaian, lupa daripada mengingati Tuhan, dan penuh dengan syahwat nafsu, maka kamu tergolong dalam golongan orang yang celaka. Nah, di situ. Baik. Jadi apa kata Imam Ghazali lagi? Bagaimana cara kita nak membunuh ataupun nak mematikan keinginan-keinginan ini? Tengok dia kata. Dia kata, hingga engkau membunuhkan nafsu. Nafsu di mana nafsumu itu? Dengan sebenar-benar perang. Itu satu. Barulah engkau itu terkeluar daripada celaka. Dan artinya kalau kamu nak jadi orang yang bahagia, orang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kamu membunuhkan nafsu. Tu bahasa bunuh tu nampaknya kasar sikit. Tapi begitulah. Membunuh nafsu dengan mana
dan memerangi nafsu, melawan nafsu al-ammarah bisu tadi dengan sebenar-benar perang. Apa maksud dengan sebenar-benar perang? yakni dengan mujahadah yang sadiqah. Dia panggil bil mujahadah as-sadiqah, yaitu dengan mujahadah yang benar, yang tulus. Nah, insyaAllah apabila seorang itu benar-benar memerangi hawa nafsunya, mendidik nafsunya, mentarbiah nafsunya dengan bersungguh-sungguh, insyaAllah maka terkeluarlah dia daripada lalai hati. Ingat kepada Tuhan tu. Juga lepaslah ia daripada hatinya dipenuhi dengan syahwat-syahwat, keinginan nafsu. Baik. Jadi tuan-tuan, puan hadirin hadirat sekalian, bagaimana cara kita nak mujahadah yang sadiqah, mujahadah yang benar? Ini satu pelajaran pula. Jadi mujahadah ini mesti kita kena duduk di bawah tarbiyah satu orang yang mendidik kita, yang mengajar kita, yang mentarbiyah kita. Kita dapat tidak? Kalau tidak, kan kita tak boleh. Walaupun seorang itu dia alim sekalipun, kan? Kerana dia alim dalam bidang lain, tapi bukan dalam bidang tarbiyah nafsu. Kan? Contohnya seorang yang alim fiqh, dia tidak alim dalam bidang tarbiyah. Adakah dia boleh membunuh nafsunya, dirinya? Tidak boleh. Itu juga seorang yang alim dalam ilmu tauhid misalnya. Adakah dia boleh mentarbiah dirinya sendiri tanpa ditarbiah oleh orang lain? Tak boleh. Dan bahkan dia perlu mencari atau duduk di bawah tarbiyah atau dididikan orang lain, baru boleh. Dan baik. Jadi di sinilah kalau kita ada kemampuan dengan bahawa kita duduk dalam bidang, contohnya kita duduk dalam bidang tarbiyah, maka tarbiyah rohaniyah atau tarbiyah ruhiyah, didikan rohani kita. Kemudian kalau kita boleh sendiri mendidik, cubalah, insyaAllah. Kalau kita tidak boleh, maka kita kena duduk di bawah tarbiyah orang lain. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidul Ta'ifatain, ketua bagi dua kumpulan ulama, iaitu ulama syariat dan juga ulama hakikat, iaitulah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi dalam satu bait syair yang disebut oleh beliau? Dia ada 3 bait, tapi kita ambil satu bait saja. Katanya, tawadda bima'il ghaibi in kunta za sirri wa illa tayammam bis-sa'idi awis sakhri. Apa maksud? Tawadda bima'il ghaib, maksudnya berwuduklah, yakni bersucilah dengan air ghaib. Dan in kunta dha sirrin, kalau engkau itu orang yang mempunyai rahasia. Kalau engkau orang yang mempunyai rahasia ini, maka engkau sucikanlah dirimu dengan air ghaib. Wa illa, dan jika tiada, jadi kalau tidak ada air ghaib, ataupun jika engkau itu bukan tergolong daripada golongan ahli mempunyai rahsia ini, dan engkau tidak mempunyai air ghaib untuk engkau nak menyuci diri engkau, berwuduk diri engkau,
maka tayamumlah dengan tanah atau dengan batu. Macam mana kita nak memahami perkataan ini, tuan-tuan? Ini perkataan yang cukup tinggi. Dan bahasa-bahasa orang atas-atas tinggi-tinggi. Tapi kita pemudahkanlah. Tak nak berpayah sulit kan. Dan apa maksud berwuduklah dengan air ghaib? Nak cari mana air ghaib? Dan yang ada air mineral, star kristal. Cuma yang tak keluar lagi air mineral Masjid Al-Badar. Tak ada lagi. Dan kalau Masjid Sultanah Bahiyah dah ada air mineral Sultanah Bahiyah, air mineral Darul Hadis Aksi, apa lagi air mineral. Jadi kita nak keluarkan air ghaib. Berwuduklah dengan air ghaib. Baik, maka kita kena fahami istilah wudu. Istilah wudu itu kita panggil apa? Kita panggil taharah. Dan taharah suci. Dan duduk dalam bab taharah. Taharah. Kalau gitu, orang panggil kita suci dengan air. Air mesti air mutlak. Kan? Sebab air mutlak itu air yang tahirun fi nafsihi wa mutahirun li ghairi. Air yang boleh menyuci, air yang suci dirinya, dia dapat menyucikan yang lain. Wudu. Kan? Kita berwudu dengan air. Jadi yang dimaksudkan air ghaib di sini ni, saya ringkaskan saja, iaitu dengan keyakinan. Air ghaib di sini ialah yakin. Jadi pertama sekali kita nak sucikan, nak bunuh ataupun kita nak bunuh nafsu kita ini supaya hati kita itu dipenuhi dengan mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai, dan supaya kita ini terkeluar daripada alamat kecelakaan yang disebut oleh Imam Ghazali tadi, iaitu kena usahakan, tuan-tuan, asuhkanlah hati kita ini dengan yakin. Selama ni hati kita masih lagi syak, masih lagi ragu-ragu, tak yakin 100%, maka kita kena basuhkan hati kita daripada syak, ragu-ragu, sangsi dan sebagainya dengan keyakinan 100% terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang tanya kita ada yakin tadi. Kita kata kita ada yakin. Tapi yakin kita itu bagi tak kuat. Kan? Kena belajar lagi bagi kuat. Top up lagi bagi kuat. Cas lagi bateri kita bagi kuat. Jadi cara bagaimana pula orang panggil nak pelajari yakin tadi. Maka di sinilah yakin kita tidak boleh ambil daripada kitab. Yakin juga tidak boleh kita ambil daripada bacaan. Baca kitab ataupun baca Google atau baca Facebook atau seumpamanya lah, media massa dan sebagainya. Tak. Yakin kita nak dapatnya, mesti kena belajar. Belajar daripada siapa? Belajar daripada orang yang yakin. Baru kita dapat yakin. Kerana ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul yaqina bimujalasati ahli yaqin. Cuba perhatikan dua benda yang patut kita perhati.
Yang pertama Nabi sebut ta'allamul yaqin, pelajarilah oleh kalian akan yakin. Yakin kena belajar. Waktu Nabi guna bahasa ta'allamu, pelajarilah oleh kamu akan yakin. Mana yakin kena belajar. Yakin tak akan datang sendiri kalau kita tidak usaha belajar. Kena belajar yakin. Nak belajar yakin, boleh tak kita belajar melalui bacaan? Tak boleh. Tapi bimujalasati ahli yakin, dengan cara kita nak belajar yakin, iaitu dengan kita bersekedudukan bersama-sama orang yakin. Jadi apa makna mujalasah? Mujalasah ni macam dengan kita duduk satu majlis. Duduk dalam majlis orang-orang yakin, kemudian bersahabat, berkawan, berdamping dengan mereka, pelajari daripada mereka, insya-Allah kita akan mendapat keyakinan. Kan? Jadi bila dapat yakin, insya-Allah di situ akan terkikislah daripada hati kita ini dia panggil syahwat, keinginan nafsu. Di situ akan terkikislah masih Allah, benda yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Hanya dipenuhi hati kita itu dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini saya ambil secara ringkas. Secara ringkas. Jadi basuhlah, sucikanlah hati kita itu dengan air yakin. Air yakin dalam maknanya ma'ul ghaib. Ayat ghaib. Sebab yakin ni benda ghaib. Benda yang tak dapat lihat dengan mata kasar. Kan? Itu satu caranya. Maka kita kena bersungguh-sungguh yakin, insya-Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah kita akan tergolong dalam golongan al-su'ada al-maqbulin, orang-orang yang bahagia betul, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama. Kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu nak buat mana, kita kena tayammum. Aku mana pula nak tayammum? Yalah. Kadang-kadang orang itu apabila tidak ada air untuk nak berwudu. Kadang-kadang air ada, tapi teruzur menggunakan air pada anggota yang diharuskan tayammum. Iaitu apa maksud anggota yang diharuskan tayammum? Yakni setiap-tiap anggota yang apabila kena air, maka akan hilang manfaat anggota itu. Contoh kalau tempat yang kena air tadi itu, kalau kena air, dia lambat sembuh. Hilang manfaat anggota. Ataupun kalau tempat yang cedera tadi ni kena air, maka dia jadi cacat celah. Dia panggil fahshin syainin. Orang panggil celah yang amat celah. Yang orang panggil cacat yang amat celah. Jadi lambat semua hingga menghilangkan manfaat anggota. Jadi ketika itu, boleh kita tayammum dengan debu, tanah atau batu. Jadi ini cakap kinayah atau cakap kiasan. Maknanya kalau kita sendiri tak mampu untuk mendidik, memerangi nafsu kita sendiri, kita tak mampu, maka kita kena cari orang lain yang mampu, yang boleh menolong dan membantu kita untuk membaiki diri kita ataupun untuk memerangi nafsu kita ini. Itu maksud tayammum tadi, iaitu kiasan atau kinayah daripada mukhalatah al-ulama wal-awliya, iaitu kita kena bergaul dengan para alim ulama dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
duduk dengan mereka, bersahabat dengan mereka, berkhidmat dengan mereka, insya-Allah mereka akan bawa kita ini kepada dan menyucikan hati dan juga membersih dan juga memerangi hawa nafsu, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Cara kalau orang tanya kita bagaimana hendak membunuh dengan sebenar-benar perang, caranya tadilah, iaitu dengan menyucikan diri dengan air oil, dengan yakin, ataupun kita tayammum, maksudnya yakni dengan kita mengkauli para alim ulama dan juga orang-orang saleh, para kekasih Allah. Kan? Baik. Di situ mudah-mudahan jadi orang yang bahagia, diterima. Dan engkau hendak, dia kata, dan engkau menghidup mati engkau dengan cahaya ma'rifah. Itulah, barulah dapat kita lepas daripada alamat kecelakaan. Kalau kita nak lepas daripada alamat kecelakaan tadi, iaitu dia kata, hendaklah engkau hidupkan hati engkau itu dengan cahaya ma'rifah. Lagu mana nak hidupkan hati kita dengan cahaya ma'rifah? Ni dia kena ikut step dia. Saya habaq tip secara ringkas, kemudian baliklah buat. Cahaya ma'rifah, kita hidupkan hati kita ini dengan cahaya ma'rifah, cahaya pengenalan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tuan-tuan, perempuan, hadirin-hadirat sekalian? Tipnya lagu ni seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Syaikh Ibn Raslan Ad-Dimashqi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab hikamnya Risalah Ar-Raslaniyah, iaitu pertama kena ada ilmu syariah. Kita bagi poin tu. Dan yang kedua, beramal dengan ilmu syariah tersebut. Dan yang ketiga, diperolehi ilmu yang ladunni. Dan yang keempat, barulah dibukakan ilmu, cahaya-cahaya ilmu ma'rifah. Nampak ni lah. Jadi ma'rifah itu tidak akan diperolehi kalau kita tidak mengikut tertib-tertib ini. Maknanya ma'rifah itu nak dapat dia mesti kena melalui proses tertib tadi. Iaitu yang pertama sekali ialah ilmu syariah. Seorang itu kena ada ilmu syariah dulu. Kan? Lepas tu dia beramal dengan ilmu syariah tersebut, sehinggalah dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ilmu ladunni. Apabila dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu ladunni, di situlah akan tersingkap kepadanya cahaya-cahaya dan juga rahsia-rahsia ilmu ma'rifah. Jadi yang kita sebut ni ada tak tempat ambil dia? Ya, ada tempat ambil dia, iaitu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Isbihani. Hadis yang berbunyi, Man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Cuba kita tengok. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang dia tak tahu. Coba perhatikan. Man amila,
siapa yang beramal, ini amal, bima alima, dengan ilmu yang dia tahu. Ada situ ada amal dengan ilmu. Mana kena ada ilmu dulu, tidak nak beramal lagi mana. Kena ada ilmu, kemudian dia beramal dengan ilmu. Hasilnya apa? Allah Ta'ala akan anugerahkan kepadanya ilmu yang dia tak tahu. Itu ilmu laduni. Kita sebut tadi ni, ilmu syariat. Kemudian beramal dengan ilmu syariat, dapat ilmu laduni. Daripada laduni terbuka, tersingkap cahaya ma'rifah. Jadi kalau nak bagi hati kita ni hidup dengan zikrullah, dengan mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya ialah begitu. Pelajari ilmu syariat, kemudian beramal dengan ilmu syariat tersebut, hinggalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya ilmu laduni, dan akhirnya dibuka pintu-pintu cahaya ilmu rahsia-rahsia ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut oleh Imam Ibn Ruslan Ad-Dimashqi dengan kata beliau, hal ilmu tariqul amali wal amalu tariqul ilmi wal ilmu tariqul ma'rifati. Yaitu ilmu itu jalan yang menyampaikan kepada amal, dan amal itu jalan yang menyampaikan kepada ilmu, dan ilmu itu pula jalan yang menyampaikan kepada ma'rifah. Dan nampak lagu berkali kan? Ilmu itu jalan yang menyampaikan kepada amal. Ilmu pertama ilmu syariat, dan amal itu jalan yang menyampaikan kepada ilmu. Kau mana pula tukar balik? Ilmu yang kedua itu ilmu laduni. Ilmu syariat jalan yang menyampaikan kepada amal dengan ilmu, kemudian amal dengan ilmu ni jalan yang menyampaikan kepada ilmu laduni. Ilmu laduni itu jalan yang menyampaikan kepada ma'rifah. Itu panggil ma'rifatullah. Kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, bila tuan-tuan dapat ma'rifat, ma'rifat ni lah yang paling mahal sekali. Kalau kita cakap bahasa yang paling mudah, iaitu ilmu yang paling tingkat tinggi, tak ada ilmu lain dah. Ilmu ma'rifatullah. Kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan ilmu yang paling tinggi sekali. Dan orang yang mendapat ilmu ini insya-Allah bertuah bahagia. Cuba tuan-tuan tengok. Saya buat contoh mudah ya bagi faham. Kita kalau kita kenal dengan raja, raja kenal kita mudah ke susah? Kalau kita kenal dengan agung, agung kenal kita, segala urusan kita mudah ke susah? Tentu juga kalau kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pula kenal kita, urusan kita di dunia dan akhirat mudah tak? Mudah kalau kita kenal. Tapi kalau tak kenal, susah tak? Susah ke tak? Susah. Contoh urusan dunia kita hari ni pun, kita nak diminta kerja, tapi kita tak kenal bos. Bos pun tak kenal kita. Susah juga. Susah sikit lah. Tapi kalau bos tu, ajikan tu, ketua tu kenal kita, mudah tak? Mudah urusan. Demikianlah orang yang mengenal Allah, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Ta'ala segala urusan dunianya dan juga akhiratnya. Kerana ma'rifah. Kenal. Ini penting kita kenal itu. Kalau ada ilmu lain pun tinggi ilmu dia, tinggi ijazah dia, tapi ma'rifah tak ada, tak jadi, tak kenal. Dan situ. Baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya sama suratan kan. Nanti saya lajak sikit
Pak saya nak sudah awal sikit, uzur batuk sikit. Kita sikit lagi. Tengok dia atas sikit lagi. Dan ketahui olehmu bahawa setengah masalah engkau yang engkau menanyakan akan daku, dia tulis itu menyata. Dan yang betulnya menanya. Tulis sikit yang betulnya menanya. Yang ni bertanya. Dia tulis itu menyata. Dia kata bahawa setengah masalah engkau, wahai anak muridku, yang engkau menanya akan aku daripada setengah masalah tu, tiada betul jawabnya dengan kitab dan qaul. Apa makna tiada betul? Tak betul itu bukan makna jawapannya tak betul. Tapi tak betul sini dengan mana tak tepat. Tak tepat jawabnya dengan kitab. Kitab di sini bukan mana kitab. Kitab di sini dengan mana tulisan dan perkataan. Kitab sini dengan mana maktub. Orang mengaji kalimah, dia pakai kalimah masdar tapi itlaq. Itlaq masdar tapi nak kepada isim maf'ul. Ini orang panggil min itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul. Dia panggil kaedah gitu. Jadi dia tulis itu kitab dia panggil masdar. Tapi muradnya isim fa'il, isim maf'ul iaitu maktub. Maktub itu mana ditulis. Jadi kita terjemah. Apa maksud? Maksudnya gini. Maksudnya, wahai anak muridku, engkau bertanya kepada aku tu banyak masalah. Maka aku jawab masalah. Tapi dalam banyak-banyak masalah yang kau tanya kepada aku itu tu, ada masalah-masalah yang boleh aku tulis dalam kitab, yang aku boleh cakap. Faham tak? Dan ada juga setengah daripada masalah yang kau tanya tu, aku tidak boleh tulis dalam kitab dan aku tidak boleh bercakap. Pasal apa? Pasal masalah yang kau tanya, yang aku tidak boleh tulis dalam kitab, yang tidak boleh ibarat dengan perkataan itu masalah zauqi. Masalah rasa. Tuan-tuan, kalau orang tanya kita masalah rasa, tuan-tuan boleh tulis tak? Contohnya lagu ni. Di Mekah ada satu jenis makanan namanya sakar nabat. Tahu sakar nabat? Makanan pun kita tak tahu apa dia sakar nabat. Ni baru dengar perkataan sakar nabat. Sakar nabat. Korang tanya kita, tuan, saya nak tanya sikit boleh? Tanya, sakar nabat ni sedap ke tak sedap? Sedap ke tak sedap? Kalau sedap, cuba tolong tulis tak sedap. Itu lagu mana? Sakar nabat tu bahasa Arabnya, Melayu kita gula batu. Gula batu. Situ juga sini kita pun ada ke gula batu kan. Gula batu. Cuba orang tanya kita, tuan, cuba tolong tarif ataupun tolong tulis definisi bagi gula batu tu lagu mana? Agak-agak tuan-tuan boleh tulis tak? Gula batu ni lagu mana? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia jenis zauq. Zauq ni kena rasa. Faham tak? Maka benda yang jenis kena rasa, dia tak boleh tulis. Dan dia tidak boleh ibaratkan dengan perkataan dan tuturan. Tapi benda rasa
kena rasa. Rasa sendiri, baru tahu mana kapai mesin kau, kan, tawakkan dan sebagainya, kena rasa sendiri. Demikianlah juga dalam masalah agama. Maka ada masalah agama dipanggil masalah yang rasa. Contohnya macam dasar masalah ma'rifah. Ma'rifah ini masalah apa? Dia masalah agama, tapi dia masalah zauqi. Benar rasa. Kan? Benar rasa. Maka benar jadi rasa ni kena merasai. Orang tak rasa, orang tak tahu. Bila dia rasa, barulah dia tahu. Jadi di sini Imam Ghazali kata, ada benda masalah yang kau tanya dekat aku tu, aku boleh tulis dalam tulisan, aku boleh ibarat dengan perkataan. Tapi ada masalah yang kau tanya yang aku tidak boleh tulis dalam tulisan, tidak boleh ibarat dengan tuturan. Kerana ini kena rasa. Berarti dia kata sini, mana? Tetapi jika sampai engkau demikian hal itu, kalau engkau sampai nescaya mengetahui engkau apa-apa ia. Apa maksud? Yani barulah engkau faham. Itu maksud barulah engkau faham. Kalau engkau tak sampai situ, engkau tak faham. Contohnya macam yang saya sebut kepada tuan-tuan. Kan? Sampai kepada Allah. Dia panggil lazzatul wusul. Ada istilah tasawuf, dia panggil lazzah al-wusul. Kelazatan sampai. Lazat sampai kepada Allah Ta'ala. Lagu mana kata lazat sampai kepada Allah? Tak tahu nak cerita. Cuba tolong cerita sikit lazat sedapnya sampai seorang tu kepada Allah. Boleh tak kita cerita dan gambarkan? Tak boleh kan? Boleh kan seorang tu kena sampai sendiri. Contohnya macam ni. Seperti kita tak pernah sampai ke Mekah. Maka nak pergi ke Mekah tu, ya Allah, letih lah naik kereta. Lepas tu naik kapal terbang 8 jam, 9 jam, lenguh. Tunggu, celik, tidur, lena, makan, tidur, tak sampai-sampai ni. Letih kan. Lepas tu bila sampai dekat Mekah, Allah, seronoknya, lazat tu kita yang rasa. Kelazatan seronok, kemanisan seronok sampai di Mekah, kan? Kita yang rasa. Cuba tulis kan? Siapa yang pernah sampai di Mekah, sampai di Madinah Al-Munawwarah, ziarah Rasulullah SAW. Cuba cerita sikit, tulis sikit, seronoknya sampai Madinah tu. Cuba ibarat dengan perkataan, tengok. Tak boleh. Ini rasa dia panggil. Amrun zawqi dia panggil. Satu benda yang rasa, maka benda yang rasa kena rasa. Kan? Bukan boleh mengibarat. Yang rasa juga orang rasa tak sama. Anak-anak rasa tak sama. Dalilnya cuba kita tengok. Kita letak di depan tu gulai mangkuk. Mai 3-4 orang rasa, tengok. Kau ni rasa boleh. Kau ni sudah sungguh. Kau ni boleh lah bagi 3 bintang. Kau ni pula boleh lah bagi 5 bintang. Sama tak? Tak sama. Walau benda tu sama. Rasa tak sama. Demikianlah tuan-tuan perempuan, hadirin-hadirat sekalian. Itu Imam Ghazali bagi tahu. Jadi kalau engkau sampai di tahap tu, insya-Allah engkau dapat tahu. Itu maksud niscaya mengetahui engkau apa ia. Dan jika tiada, yakni kalau engkau tak sampai, kan? Jadi gimana? Maka bermula ilmunya daripada mustahilan, yakni bermula pengetahuannya itu adalah setengah daripada perkara yang mustahil. Jadi kalau engkau tak sampai, jawabannya engkau tak akan dapat tahu dia.
Di sinilah kita tengok banyak ulama-ulama zahir mereka mencela dan juga mencerita ulama-ulama hakikat. Kerana ulama-ulama zahir mereka tak sampai seperti mana yang disampai oleh para ulama hakikat. Jadi orang yang tak tahu dia akan menjadi musuh. Kan? Apa benda yang dia tak tahu. Ini sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali. An-nasu a'da'u ma jahilu. Orang ramai itu akan menjadi musuh kepada apa yang mereka tak tahu. Mereka ingkar, mereka lawan. Jadi kalau kita tak sampai, kita duduk diam sudahlah. Tak usah duduk ingkar. Bila kita sampai, baru kita tahu, oh ni dia. Baik. Inilah yang disebutkan tadi. Kerana apa? Kerana bahawasa yang demikian itu zawqiyun. Itu dia apa? Hak benda tadi ni benda rasa. Kalau gitu tiap-tiap benda rasa tengok dia pakai dah. Dan tiap-tiap barang yang ada ia mempunyai zawqi, itu rasa itu tiada betul, yakni tidak patut oleh sifatnya dengan perkataan. Ini tak boleh kita gambarkan dengan perkataan. Tak boleh kita sebutkan dengan perkataan. Bandingannya ni saya baca laju sikit. Bandingannya seperti manis-manisan. Manis madu lebah tu. Boleh tak cerita? Tak boleh, kena rasa. Dan pahit pedu. Tak boleh juga. Tiada engkau ketahui melainkan dengan rasa. Kan? Kita nak berbit atau kita nak definisikan atau kita nak mentarifkan madu tu. Rasa manis madu tu lagu nak cuba tulis tengok. Kalau tulis pun boleh tulis tapi tak. Itu yang disebut tak betul tu. Tak tepat dengan hakikatnya. Dan benda jenis rasa. Maka di sini Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala dia buat perumpamaan. Dan seperti ada satu hikayat. Ni saya baca laju. Lagi saya buat kesimpulan. Seperti dia kata, seperti barang yang dihikayatkan bahawa seorang teropong zakarnya. Apa makna teropong zakar ni? Itu bahasa dia, bahasa tani. Teropong zakar. Bahasa kita panggil mati pucuk. Orang Arab panggil Inin dengan makna man la yaqdiru ala al-jima'. Orang yang tidak ada keupayaan untuk jima'. Kerana dia sakit atau kerana dia sudah tua umur. Kan? Tu orang panggil inin. Ada sifat unnah. Panggil sifat mati pucuk. Mati pucuk. Orang tani panggil teropong zakar. Baik. Dia kata seperti bahawasanya seorang teropong zakarnya menyuruh ia kepada taulan baginya, beri ketahui olehmu akan daku akan lazat jima'. Betapa ia lazat jima' tu. Maka menyurat taulannya pada jawabnya, hai si anu, bahawasa aku adalah aku sangka akan dikau teropong zakar jua. Hanyalah maka sekarang aku ketahui, yakni aku yakin bahawa engkau teropong dan terlebih bodoh kerana bahawasa ini lazat mempunyai rasa jua. Jika engkau sampai kepadanya, kepada lazat ini, kan engkau tahu apa ia. Dan jika tiada betul sifatkan dia dengan perkataan dan suratan. Faham tak? Ya gini. Bandingannya seperti mana satu orang. Kawan dia tulis dekat kawan dia. Kawan dia ni mati pucuk. Dia kata, wahai kawanku,
Hang cuba cerita dekat aku sikit, terang mana sedapnya jimat ni, terang mana lazatnya atau sedapnya jimat tubuh suami isteri ni, sedap terang mana. Maka kawan dia pun tulis, lah aku ingat kot hang ni, aku sangka hang dulu mati pucuk, rupa-rupanya mati sungguh. Itu aku dah sangka ya kata mati pucuk, rupa-rupanya mati sungguh. Hang ni kalau cerdik boleh, kan cerdik sangat tapi bodoh ni. Sebab apa? Sebab benda ini, lazat jimat ni bukan benda boleh tulis, bukan benda boleh ibarat dengan perkataan, boleh tutur dengan perkataan. Sebab dia jenis rasa. Dia siapa yang rasa, dia tahulah orang panggil sedap tak sedap dia tu, kan? Gitu ya. Itu maksud dia tu. Kena rasa. Boleh tak kita catatkan malam pertama dengan isteri pertama lagu ni, malam pertama dengan isteri kedua pula lazatnya macam ni? Tak boleh. Sebab benda ini rasa. Maka rasa, kena rasa lah jawapan dia. Baik. Itulah nasihat Imam Ghazali kepada kita kesemuanya yang kita pelajari pada malam ini. Kesimpulannya, apa yang kita pelajari pada malam ini, dua benda ya. Yang pertama, kalau kita nak jadi orang yang bahagia, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan lidah kita hanya berbicara yang yakin dapat pahala, lepas daripada dosa, kan? Lepas itu hati kita penuh dengan mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah kita bahagia. Dan yang kedua, ada ilmu yang kita pelajari, itu ilmu yang boleh kita dapat melalui tulisan perkataan. Tetapi ada ilmu yang kita tidak boleh dapat dengan tulisan dan kataan atau bacaan, tetapi kita perlu dapatnya dengan rasa, yakni kena melalui proses pengalaman yang kita alami dia atau kita lalui. Itulah kesimpulan ni, kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habib al-mahbubi al-ali al-qadri al-azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa inshur alaina rahmataka ya Rabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Alhamdulillah.